Terima kasih kepada pengacara majlis. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar kita orang semua di panggung terbuka hari itu? Baik semuanya. Pertama sekali saya nak mengalu-alukanlah kedatangan Ketua Menteri Sarawak kita yang amat berhormat Datuk Patinggi Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bintun Datuk Abang Haji Openg. Ataupun kita panggilnya sebagai CM Abang Jo lah. Boleh ha? Boleh ha? Okey, tidak lupa juga kita nak mengalu-alukan kedatangan yang berhormat ahli parlimen dan juga semua orang yang ada di panggung terbuka hari itu. Bukan orang gedung je ada di situ hari itu. Orang Simuncan ada juga. Orang dari Sadong Jaya ada juga. Dari sini lagi, mungkin dari seluruh Semerahan datang bertandang ke gedung hari itu sebab nak berjumpa, nak beramah mesra rimpun dengan Ketua Menteri Sarawak kita, CM Abang Jo. Dan saya nak perkenalkan diri saya lah dulu. Nama saya Nur Afifah ataupun Afifah, asal Jati Gedong. Dan saya merasa bertuah jualah hari itu sebab dipilih untuk menjadi moderator. Berkelakar secara langsung dengan CM Abang Jo. Perasaan saya kini tu macam seorang da'i tu pernah madah lah. Dan kita tahulah auranya, Masya Allah. Cuma perasaan saya kini tu. Okey? Okey. Kita nak bercerita sedikit tentang Carnival Today for Tomorrow hari itu. Hari itu adalah hari ketiga kita berada di situ. Kita dah berkampung sejak hari Jumaat yang lalu. Ada pelbagai aktiviti, especially aktiviti untuk belia, aktiviti sukan, dan malam tadi ada konsert. Artis yang datang, siapa nak konsert malam tadi? Datuk Jamal. Silakan. Zizi Kirana. Dan hari itu adalah kemuncaknya sesi town hall bersama CM Abang Jo. Okey. Dalam sesi town hall kali itu kita ada dua segmen. Yang segmen yang pertama adalah CM Abang Jo sendiri akan menyampaikan amanat kepada seluruh warga yang ada di panggung hari itu. Dan sesi yang kedua kelak kita ada Q&A question dengan penduduk di situ lah. Boleh ha? Kita gampang itu. Okey. Tanpa melengah-lengahkan masa, saya nak menjemput CM Abang Jo kita untuk menyampaikan amanat selama 15 minit. Apa-apa dasar-dasar kerajaan, hasrat, amanat, itu semua untuk kebaikan kita juga di situ. Okay? Dipersilakan CM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam Sarawak sayang. Itu adalah yang berhormat Datuk Nordin, yang berhormat Datuk Seri Nancy, yang berhormat wakil-wakil rakyat di situ, Sidak Dedil, Aula, banyak dia tu. Yang berhormat Saudara Fadilah, seterusnya Ketua Masyarakat. Paksa saya untuk bermusim-musim. Alhamdulillah hari itu saya dapat datang ke gedung untuk kali ke-10 saya berjumpa khasnya dengan para orang muda campur dengan orang tua, datang di Lawas, di Muka, di Miri, di Sibu dan tempat-tempat yang lain. Jadi yang itu saya datang ke gedung di bawah Sarawak Volunteers. Terima kasih, ucap tahniah kepada Sarawak Volunteers. Dalam 10 itu selalunya moderator yang bergegar, nervous. Yang nak interview saya yang nervous. Hari itu saya nervous. Nangga pipah depan dia. Ada nama pipah yo.
Tapi inilah dia masyarakat belia kita. Semua tempat yang saya pergi, saya nampak bahawa orang muda tu masa depan sidaknya sangat-sangat cerah. Satunya, sidak tu mendapat pendidikan yang baik. Nombor dua, sidak tu semua IT, semua pakai handphone. Keduanya WhatsApp lah, apa-apalah, semuanya pakai telefon. Bermakna setidaknya tahu apa yang berlaku, maklumat yang diterima. Ketiga, orang muda hari itu berkendakan satu pemerintahan pemimpin yang prihatin dengan rakyat, lebih-lebih lagi dengan negeri Sarawak. Dan keempat, Syed itu telah dilatih dalam semua bidang ekonomi yang boleh menjanakan pembangunan kita sama ada dalam bandar maupun di luar bandar. Jadi inilah para belia kita. Sebabnya tema setidaknya today for tomorrow. Hari itu untuk esok. Hari itu dari yang dimakai. Hari makai sudah bapak-bapak, mak-mak kita. Jadi saya, generasi yang ada hari itu, mengucap terima kasih dengan bapak-bapak, mak-mak kita ya dulu. Yang bersusah payah memberikan satu bantuan dengan kita waktu kita muda. Makai gedung susah jaga, sebujan susah jaga. Saya cerita pertama sekali saya pergi sebujan waktu Datuk Amin jadi DO, Datuk Amin Satem. Yang DO kami pakai kapal menaung, ikut bapak saya. Saya datang daripada Serian. Yang susahan saya dah beres. Makai Serian, makai perahu, ialah ngakak sebujan, ngakak gedung susah. Jadi hari itu, alhamdulillah saya naik skuter, motosikal di gedung. Nangga jambatan nak dipolah menuju ke Semarahan. Kaya ngapas adik kakak kita yang malah rumah yang terbakar pergi siate, disuruh saya tukang. Saya tukang siate. Nak skru pakai bateri ya. Jadi orang rumah kata, ya Habib, kita pandai ya, seperti ya. Memang saya pandai. Bertukar. Dah ya, saya pergi di ujung kampung yang olah kita pun benteng. Makai motosikal tadi. Jadi, minta maaf ada remak sikit kasut. Pergi. Jadi bermakna gedung telah kita bangun. Sekolah Jeraya sampai ke Semarahan cukup kunci. Lekaya kita ada master plan untuk gedung. Bayang tak marik dengan kini itu. Dan nak cerita kita itu apa pula masa depan. Alhamdulillah kita dalam kerajaan telah mengukuhkan satu agensi khas untuk membangunkan kawasan di Sebujan tu bersama Semarahan. Sebabnya lah di kakak berani hati kita komplain benteng, kita komplain hal jalan, bekalan air, bekalan elektrik. Apa yang kita tadi disini nyebut bekalan elektrik, bekalan air. Alhamdulillah mula-mula kerjaan sebelumnya kolek kerjaannya semua nak kita dipotongnya. Tapi Sarawak dapat
adakan dana membangunkan kawasan yang telah ditarik balik. Karena kita sayang negeri kita pun. Kami dalam kerjaan mencari kerana nak bangun lebih cepat. Maka kita telah ada formula kita pun. Alhamdulillah untuk semua berjalan. Dan kita mula tok for tomorrow, not for today. Oh, cakap orang putih je lah. For tomorrow kepada adik-adik kita yang ada tok, yang masih di universiti, yang boleh menggunakan apa ilmu yang ada untuk menambah nilai kepada kekuatan yang ada pada kita, seperti tanah yang ada, pertanian secara moden, pertanian digital, menggunakan telefon. Saya selalu ada cerita pasal drone. Kita gunakan drone melihat tanah kita, dan seterusnya data yang kita terima menjadi asas untuk kita membangunkan negeri. Alhamdulillah untuk berjalan 3 tahun untuk berjalan dengan baik untuk seluruh negeri Sarawak. Bukannya jadi gedung seluruh negeri Sarawak. Kita ada fokus, dan itu adalah untuk masa depan anak-anak belia kita. Kerana kami orang untuk nunggu masa aja. Mungkin sehari, mungkin dekat kubur. Bermakna yang tinggal tu, kita lah orang muda yang meneruskan membangunkan tempat-tempat kita, termasuk gedung Semujan, kawasan Samarahan yang kita ada connectivity, ada apa nama nyambung tempat-tempat tu dengan jalan raya, dengan elektrik dan seterusnya. Jadi tuan-tuan, para belia, your future is there. We will develop this country based on the needs of the future. Kita bangunkan, berasaskan kepada kehendak masa depan yang akan menggunakan semua teknologi. Sebabnya Sarawak pergi ke digital. Dan waktu 2 tahun tu kita ada masalah. Sebab negeri kita kerjaan lain, kerjaan DPF yang menumpukan hal-hal Sarawak, yang kita meneruskan perjuangan Tok Nan. Saya teruskan, dan kita membangunkan negeri kita yang tersayang tu. Walaupun kerjaan pusat, kerjaan yang lain, niat kita baik. Tapi ialah minggu di hati, ledam-ledum sinun. Seminggu sinun, tiada kerja lain, berkelahi saja. Sampai Perdana Menteri Dr. Mahathir ke, Noah ke, siapa ke? Ya, kerja minggu lepas tu. Kita Sarawak terpaksa terbabit sebab ya kerjaan pusat yang berkelahi nak jadi Perdana Menteri. Mula-mula kita GPS dukung Dr. Mahathir kerana kita mau negara kita aman, people's interest, national interest. Saya Madang Entung, saya GPS kita Sarawak dukungnya. Tapi kawan letak jawatan, yang letak jawatan bukan kita yang letak jawatan. Lepas dia hanya keluar dari partinya pun, apabila dia keluar dari pun, Noah dah disokong oleh PKR dengan DAP, mintanya ganti Dr. Mahathir. Mula-mula nyokong Dr. Mahathir, kayak bertukar kepada Noah lagi. Kita penimpala. Akhirnya apa yang berlaku kita tahu, bercekaran sama diri, dan setidaknya terpaksa minta Agung memutuskan. Dan termasuklah Perdana Menteri kita sekarang, Tan Sri Muhyiddin Yassin. Setidaknya pun sia salah, Tan Sri Muhyiddin pun menjadi kandidat daripada Bersatu. Jadi tu berlaku minggu yang saya
salah pergi Sinun, tapi kita berhati aja Fadilah, saya, Nancy, semua MP Sinun. Berhabis kami Sinun. Berhati apa yang berlaku. Akhirnya bagi kita semua masuk campur apa yang berlaku di Kuala Lumpur. Kita nakkan kerjaan yang mesti menguruskan negara dulu untuk rakyat, jangan bergaduh dan jadi Perdana Menteri. Itu pendirian kita. Jadi akhirnya waktu agung kita nanya lagi kali kedua, siapa patut jadi Perdana Menteri. Jadi kita dalam DPS MP kita nanggahlah siapa yang patut. Akhirnya kita di Sarawak, kita kata pendirian kita dapat kerjasama dengan parti DAP. Kerana parti DAP itu Langanok Sarawak akan bankrupt dalam 3 tahun. Karena yang semua kerjaan kita, mana pasti negeri kita akan bankrupt 3 tahun. Jadi saya kata, dia dapat kerjasama dengan orang kerja tu. Langanok Sarawak akan bankrupt, belum tahu siapa bankrupt. Belum tahu. Bahkan negeri kita, projek kita berbilion. Orang nanya saya sini dapat duit, saya si paloi, saya tahu kena ni cari duit untuk bangun rakyat Sarawak. Berlaku berkat kita ikhlas. Siapa sangka negara Malaysia ada kemelut ke Datuk? Siapa sangka? Akhirnya Muhyiddin Yassin bukan orang yang jadi Perdana Menteri. Akhirnya Muhyiddin Malaysia cuma Tuhan ngatur ya. Hari itu Muhyiddin Yassin jadi Perdana Menteri. Saya dapat kerjasama dengan DAP. Saya judi ya. DAP Sarawak minta tolong kerjasama. Yang pas lupa. Ini dapat lupa. Mana? Negeri kita dikata nak bankrupt, jabatan ditarik balik, projek untuk gedung ditarik balik, bekalan air elektrik dia tarik balik. Nangga rupa. Tapi kita paloi kan? Hari itu kita mula jabatan kaya sampai ke semenahan lagi hidup dengan duit kita pun. Kita pernah lagi jalan-jalan dan pembangunan pertanian kita secara kita pun. Nya nak nulung dan daknya sia. Tapi Tuhan kaya ang itu nya dah keluar. Ada lagi PS. PS ada lagi. MP KKP ada lagi. Mari nak tunggu MPPK nak pecah uang dengan JKK, dengan tua kampung kita, tuai rumah kita. Tok nadai lagi. Tuhan atau niat si betul. Niat Bang Jo betul untuk kita sawah. Kami semua niat betul. Hari itu bertukar. Kita dah dengar ada uang lunan kita. Lama kita, Assalamualaikum, naga bunga di taman ya kaca. Bolehlah kami memetik bunga tersebut, namanya GPS, untuk menjadikan kerjaan pusat di bawah Tan Sri Muhyiddin, buat riat yang ngetok Assalamualaikum dengan kita sekawan. Saya punya mudah. Kalau niat tuang baik, kita sambut dengan baik. Jadi hari mari saya pak kapati kita PBB. Sehari sebelumnya saya ngembak kepada GPS Tan Sri James Masih, Dr. Sim, kita berunding ada uang nak nunang kita tu. Gini kaya, apakah hantarannya? Saya nanya tidak, apa hantarannya nak nunangkan GPS? Jadi kita pergi baliklah.
Lamaran kita kami terima, tapi ada mas kawinnya. Naga tidak pimpah tu, sama mas kawinnya. Mas kawinnya hak Sarawak mesti diakui. Nombor 2, minta undang-undang kita di atas hak minyak dan gas mesti diakui. Nombor 3, kami semua masuk dalam PN, yaitu Perikatan Nasional. Semua kami hanya partner kepada PN menerusi TPS. Maka kerjaannya ialah kerjaan PN plus TPS. Ya, kedudukan kita kerana TPS ialah anak yang kita sayang. Jadi tuan-tuan, inilah keadaannya. Saya pada terus terang dengan kita, mesti ada kita, negara kita pecah kecil. Minggu yate, saya di Belaga, Sungai Asam. Saya di Sungai Asam, tapi di KL berasap. KL berasap. Cari saya, kena ketentuannya adalah dari tangan Sarawak lah. Dua-dua si cukup yo. Si cukup. Raya si cukup. Kerek si cukup. Kanan si cukup. Ana ada lagu nama. Apa nama di tangan kanan racun? Apa nama lagu ya? Apa nama lagu ya teh? Nama itu dah racun enggak? Di tanganku ada apa? Kaki kanan ada. Maka GPS di tangan kananku ada ini kaki. Lalu aja sih mau. Akhirnya kita buat keputusan. Sidak telefon dengan saya Istana Negara. Hari Sabtu yate, lebih kurang dekat nak pukul 4. Dia nanya gini, Sarawak. Saya kata, pas saya bincang dengan pemimpin GPS, saya mengadakan tuanku, Istana Negara kita nyokong Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri. 30 minit kedaya Agong pun istihar bahawa Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri Malaysia. Kita beri keputusan kena kita takkan Malaysia itu aman. Ada pemimpin, ada kerajaan. Jadi kita di Sarawak, alhamdulillah kita jaga rumah kita pun kita dapat nolong orang lain. Sarawak adalah nolong untuk menyelamatkan Malaysia pada hari itu. Jadi adik kakak, itulah latar belakangnya. Kalau negeri kita aman, negara kita aman, hidup kita baik, kita bangunlah untuk masa depan kita. Jadi tuan-tuan, adik kakak sekalian, diajak bukan di mah saya lah. Jadi hari itu saya ucap tahniah kepada adik kakak yang datang rami-rami. Minta maaf, saya terpaksa berpusing-pusing. Beri belakang yang kita minta maaf bukan sengaja. Beri belakang kita belayan, agak belakang depan. Agak depan belayan belanun. Agak juga beri kita belakang, minta maaf lah. Asal jangan main belakang. Saya terpaksa berpusing-pusing untuk adik kakak sekalian, mudah-mudahan masa depan kita cerah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Encik Abang Jo atas amanat yang diberikan. Kita akan buka terus kepada sesi yang kedua, iaitu sesi Q&A. Kita akan buka open kepada semua yang ada di panggung terbuka hari itu. Jadi mekanisme Q&A kita hari itu macam tu kita akan pilih 3 orang individu yang akan menanya soalan dahulu. Lekas ya, kita akan jawab terus 3 soalan daripada 3 individu ya. Okey. Di situ, manakah di situ
Sida diberi pecahan orang situ orang Gedong, orang situ orang Sadong Jaya, situ orang Semunjanya bercampur. Jadi saya akan milih bahagian-bahagian untuk kita orang nanya soalan. Okey? Mungkin kita boleh mulakan daripada yang belakang tu dulu. Ada sesiapa yang nak nanya soalan? Okey. Belia kita nak nanya soalan. Okey, Dek. Kita sebut nama kita. Okey. Nama kita perkenalkan. Nama kita, asal kita, soalan kita. Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Sarawak sayang. Okey, kami Daniel dari kampung Gedong. Okey, yang amat berhormat CM Abang Jo kita. Okey, kita tahu CM Abang Jo telah memperkenalkan dan merancang Agro Park di Lubuk Ipoh dan Teranggas sebagai game changer di Gedong. Okey, kami sebagai belia kami yakin projek tu yang akan banyak memberi manfaat kepada penduduk-penduduk di kawasan Gedong dan seperti belia kami orang tu yang banyak juga manfaat kepada kami orang. So kami bercadang, kami sebagai belia bercadangkan agar kerajaan negeri mengutamakan projek itu sekaligus meningkatkan kecekapan internet yang tinggi untuk menyokong ekonomi itu, untuk menyokong projek ekonomi digital yang dikemukakan oleh CM Abang Jo. Ya, soalan kami yang pertama. Soalan kami yang kedua adalah, kita tahu CM Abang Jo kita adalah pemimpin negeri kita, negeri Sarawak. Sarawak tu besar. Kaya seorang pemimpin, kita banyak memimpin rakyat. Adakah, soalan kami, adakah kita mengutamakan kejujuran ataupun kesepakatan dalam memimpin ataupun berbincang antara satu sama lain untuk menyelesaikan masalah-masalah rakyat-rakyat di negeri Sarawak? Diajak soalan kami. Terima kasih. Assalamualaikum. Okey. Terima kasih. Yang kedua, kita akan beralih di sebelah tu. Ada soalan? Okey, dipersilakan. Okey, nama, asal, soalan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, yang amat hormat CM Abang Jo. Seperti mana yang kita tahu, perjuangan untuk Sarawak, perjuangan untuk mempertahankan hak-hak Sarawak, ada yang berjuang di lapangan seperti CM Abang Jo sendiri dan YB GPS yang lain. Dan tidak lupa juga ada yang berjuang di media sosial, tidak kira yang menggunakan personal account maupun fake account. Yang penting matlamat yang sama, semua sayangkan Sarawak. Kami Muhammad Al-Qayyum bin Madura, pemuda ranting Kabupaten Gedong. Kami orangnya, boleh sih diwujudkan website ataupun platform soalan dan jawapan mengenai isu-isu berbangkit tentang GPS di media sosial. Sebab masa itu kita cuma ada UKAS tu untuk penyampaian maklumat saja, tetapi belum ada website ataupun platform untuk menjawab soalan dan jawapan. Okey, sebagai contohlah, simpulan tu pada projek A atau sekitar lah. Jadi kata orang yang pengamal media sosial tu saya ada info. Boleh, jadi nak kata orang akan bertanya dengan sediakan sikit platformnya, dan platformnya akan menjawab orang dan dengan jawapan saja untuk memudahkan orang menjawab di media sosial. Okey, yang pertama. Okey, yang kedua, kami dah bincangkan supaya GPS menyediakan bengkel pemantapan maklumat pengguna yang mudah dipelan dulu dan kini itu disambung oleh GPS ke majikan-majikan, bantuan-bantuan kerajaan negeri bagi memudahkan kita sebagai pengamal media sosial untuk menjawab soalan dan fitnah-fitnah yang berbangkit di media sosial Facebook terutamanya. Okey, yang cakap kami. Okey, terima kasih. Dan untuk soalan yang ketiga kita akan buka di sebelah tu. Sebelah tu ada soalan.
Okey. Jangan lupa nama, asal dari sini, soalan kita. Make sure-nya tepat dan padatah. Okey? Boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Yang Amat Berhormat CM Abang Jo. Baiklah, nama saya Muhammad Azimizi bin Den daripada Kampung Gedong. Baiklah, saya terus kepada soalan. Untuk pengakuan CM Abang Jo, satu masa dulu Gedong tu ada sekolah agama yang pun. Baiklah, kini tu sekolahnya telah berpindah ke sekolah agama Matang 2. Baiklah, jadi di sini kami mencadangkan untuk diwujudkan sebuah pesantren dan pusat latihan vokasional di bawah seliaan Kerajaan Negeri Sarawak di Gedong tu. Baiklah, ia soalan kami yang pertama. Saya teruskan dengan soalan yang kedua. Kami ingin juga bertanya tentang beasiswa pendidikan. Baiklah, adakah ada beasiswa daripada pihak Kerajaan Negeri Sarawak khusus kepada pelajar yang kurang cemerlang dari segi akademik untuk melanjutkan pengajian pada bahagian kemahiran ataupun teknikal? Sekian, terima kasih. Okey. Kita tutup dulu soalan buat masa tu. Kita beri ruang untuk CM Abang Jo kita menjawab persoalan-persoalan yang dah dilontarkan oleh kita orang tadi. Terima kasih kepada yang menyoal tadi. Yang pertamanya mengenai dengan Agropark, dan seterusnya kedua, sama ada kita ada mempunyai dua elemen penting, iaitu kejujuran dan kesepakatan. Terima kasihlah atas soalan tersebut. Saya rasa bahawa soalan itu adalah mencerminkan kesungguhan para belia kita yang tahu dengan dasar kerajaan dan juga dasar-dasar ekonomi kita. Biarlah saya pada latar belakang dulu ya. Negeri kita mempunyai khazanah yang begitu baik. Satu-satunya ialah tanah kita yang masih luas. Tetapi saya pernah menjadi Menteri Muda Pertanian dahulu, di mana kaedah pertanian kita tidak memberi ulangan yang besar. Sebab itu kaedah baru hendaklah kita cuba cipta dengan menggunakan cara baru, iaitu teknologi. Dan di sini orang muda main peranan untuk menggunakan teknologi sebagai proses kita mengeluarkan bahan-bahan makanan maupun apa juga bahan dari sudut sektor pertanian. Dan kita hendaklah mempunyai infrastrukturnya, iaitu termasuklah bekalan elektrik, bekalan air dan juga drainage irrigation. Ini perkara yang penting. Oleh itu kita telah menggunakan kaedah baru menubuhkan Agropark. Agropark itu adalah taman pertanian macam industrial park, di mana dalam kawasan tersebut kita bahagikannya kepada lot tanah, dan lot itu kita bekalkan dengan elektrik dan air serta peparitan yang dikehendaki untuk kita menanam di kawasan tersebut. Yang pertama ya. Dan lot ini akan kita beri kepada usahawan-usahawan kita yang cenderung kepada sektor pertanian. Apabila ia dah siap, maka kita ada apa disebut kita pertanian moden, petani moden, menggunakan kaedah teknologi. Di sini ada menggunakan artificial intelligence, ada device-nya, di mana semua kontrol di satu device. Apabila ia disiap, tempatnya macam factory lah. Ada pipe air
untuk menyiram air, menyiram baja, dan juga mengamalkan suhu, temperature yang ada untuk bahan kita tanam. Ini agropark, disebut agropark. Bermakna petani esok hari, tomorrow, the farmers of tomorrow are using devices to manage the farm. Minyaknya datang dia sia, dia naga gadgetnya, dia naga TV-nya, dan melihat kedai prestasi tanamannya. Kalau nak nyiram air, dia ada waktu. Yang pun banyak nyiram ke diri. Tiada lagi nunggu kita nombak berzi nyiramkan air. Yang otomatik dari pipe, termasuk dengan baja ke diri. Dan juga kalau yang panas gila, yang boleh kontrol suhu, temperature. Itu teknologi. Kerana petani esok hari minatnya datang ke ofisnya, yang melihat daripada skrin apa yang berlaku dalam kebunnya, termasuklah CCTV. Memang untuk upfront costnya high kenanya, tapi kita ada microcredit, pinjaman microcredit. Di bawah Datuk Nordin tu, Datuk Nordin yang ada orang tengah. Tahun tu kita beri 30 juta microcredit untuk petani modern. Jadi boleh pinjaman. Dan dari sudut kita pun pertanian adalah pertanian modern. Sibuk kuasa besar gila yuk, kecil cukup. Di Singapura ada tanah yang pakai bangunan, nanam sayur di bangunan, bertingkat-tingkat dah, yang nanam sawi. Jadi noto adalah cara baru. Saya nak kongsi dengan kita. Saya pergi Tudan di Miri. Ada seorang yang kudung, saya ada kaki, kerana dia kerja kayu, dia kena kayu, kakinya potong. Di depan rumahnya nyempun mula, pipe nyempun mula, semua pun nyempun mula, botol tu pun digunanya. Guna teknologi, nya nanam sayur sawi, kayaknya nanam salad, nya nanam cabai, dan juga nya nanam terung. Hasilnya sehari 10 kilo, dan harga sekilo orang beli dengan RM8. Jadi nya pun income one day $80. Nya kerja dalam masa 25 hari, 1 bulan, income-nya kecil, kebunnya besar sikit pada tu. We got 2,000 a month. Kudo. Yang orang handicap, dek orang kena juga, steady kena ya. Dengan agropark, tentu sekali pendapatannya lebih pada 4,500 sebulan. Jadi inilah agropark. Jawapan kedua, kejujuran, kepekatan. Untuk dua-dua mesti ada. Mun pemimpin si jujur, teruklah ya. Tuhan akan usinya. Kenanya si jujur. Jujur nak jujur, Tuhan tak tahu. Kita si tahu. Saya si tahu apa alamat kita. Kita si tahu apa alamat saya. Tapi Tuhan tahu apa niat kita. Jadi soalan tu yang baik, bijak soalan tu. Mesti ada kejujuran dan kerjasama. Kepekatan. Saya bersetuju lah. Mesti pemimpin ada kaedah demikian. Soalan kedua, untuk IT tu, IT dengan social media. Terima kasihlah kita nanya. Social media ini tu semua masuk. Fitnah masuk, fake account masuk. Makanya ada fake account. Tak naga kadang-kadang gampang ya. Nama orang tapi nikahnya pusat dia. Ya nama saya ada jujur. If you are sincere, you diri pun identification yang mesti ada siapa tak? Jadi memang nak kata kita ya, kita mesti ada satu pendekatan sosial media. Kerajaan negeri telah menubuhkan unit khas untuk menangani itu, ada UKAS.
dan kita ni dalam development stage lah. Jadi saya setuju lah mesti ada maklumat untuk menjawab soalan-soalan daripada orang yang angkat soalan dalam sosial media. Saya akan minta Sida Yukas melihat perkara itu. Memang dah ada, kita sekali-sekala sebab kira itu. Kalau ada projek kerjaan, kita masuk dan kita explain dengan rakyat pasal bekalan listrik, bekalan air. Kalau ada pipe ditutup, kita pada awal dengan orang supaya orang tahu apa yang berlaku. Dan keduanya mengenai dengan pemantapan internet, kita akan terus membangunkan menara supaya internet connectivity kita speed kita laju. Karena kadang-kadang speed kita ada slow sikit lah. Saya mengadakan sidak SMA di kawasan luar bandar sekurang-kurangnya 100 hingga 150 Mbps megabit. Berartinya 100 meg lah ataupun 150 meg dari sudut speednya, dan itu adalah di dalam pembangunan di bawah SMA. Soalan ketiga dengan sekolah agama ialah you minta vocational. Memang ada hasrat kita memberi training training kepada para belia kita dalam sudut ilmu vocational teknikal. Daripada beasiswa kita ada pinjaman daripada Yayasan Sarawak untuk menempatkan belia kita yang melanjut pelajaran di Skill Development Center, termasuk juga Sweden kalau yang ambil diploma. Kita ada pertolongan bantuan dari sudut beasiswa dan pinjaman di bawah Yayasan Sarawak. Jadi ialah jawapan saya untuk soalan yang ketiga. Kita akan buka ni soalan, okey. Mungkin seperti tadi juga kita akan terima tiga soalan daripada mana-mana side lah. Okey, kali tu saya nak side sebelah stop ya. Sorry. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang. Pertamanya kami belia mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Ketua Menteri Sarawak yang kita sayang. Yang amat berhormat Ketua Menteri Sarawak Abang Jo, ataupun lebih semestinya kalau diizinkan saya panggil CM Abang Jo. Saya Muhammad Yusuf bin Fadil, Setiausaha Cawangan Sabekas Cawangan Semunjan. Di sini saya ada dua soalan. Pertamanya, saya ingin bertanya mengenai perumahan untuk golongan B40 khasnya di daerah Semunjan. Ini adalah kerana ada di kalangan golongan ini masih serumah dengan ibu bapa kandung ataupun bersama mertua ataupun menyewa bersama rakan-rakan. Mohon penjelasan dari Yang Amat Berhormat Ketua Menteri berkenaan perkara ini. Seterusnya soalan kedua, saya mohon penjelasan Yang Amat Berhormat Ketua Menteri mengenai status terkini mini stadium di Semunjan, memandangkan fasiliti ini masih belum dapat digunakan sebelumnya. Sekian saja, terima kasih. Okey, terima kasih wakil daripada Semunjan. Sekarang kita nak beralih ke kawasan ni. Rasanya ada juga yang mau nanya soalan. Ada sesiapa yang nak menanyakan soalan kepada CM Abang Jo kita dari kawasan tu? Okey, silakan. Assalamualaikum. Nama kami Nani binti Azhar, wakil dari Adun N24 Sadong Jaya. Itu bukan jenis soalan, tapi kami hanya beri cadangan ataupun harapan dari wakil belia adun kami orang. Yang pertama, kami berharap untuk pihak kerajaan mewujudkan
gym untuk kemudahan para belia dan juga pelbagai kelompok di Sadong Jaya. Yang kedua, untuk cadangan kami orang untuk mewujudkan taman rekreasi di kawasan Sadong Jaya. Sebab setakat tu kami Nangka belum ada lagi taman rekreasi yang ada di Sadong Jaya. Kedua-dua tunya berkaitan sebab untuk menggalakkan orang ataupun belia terutamanya, sebab kini tu trending masa kini belia tu suka badan yang sado-sado, badan yang sehat, badan yang slim. Jadi khas di situ kami nak luahkan, cadangkan benda tu sebab dalam harapan kami dapat rumuskan kedua-dua cadangan kami itu jadi macam masyarakat, melahirkan masyarakat yang sehat dari segi fizikal, sehat dari segi jiwa ataupun rohani, dan juga sehat dari segi masalah sosial. Sebab kalau ada dengan kedua-dua benda tu, mungkin kami beranggapan bahawa para belia boleh join, dapat mengisi masa lapang dengan di tempat yang betul. Itu sahaja. Terima kasih. Terima kasih. Dan kita buka satu lagi ruang soalan. Mungkin di kawasan belakang sini ada. Okey. Sila nyatakan nama kita, asal kita dari sini, lekat ya soalan kita. Make sure-nya straight to the point. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Siti Nur Syuhada binti Muhammad Tohal dari Adun N 24 Sadong Jaya. Okey, CM Abang Jo, saya ada dua permohonan, bukan soalannya. Okey, yang first ialah memohon Pusat Penjaja Belia, di mana kini tu ramai belia ada produk yang pun dari segi pertanian. Bila adanya Pusat Penjaja Belia, senang tidak untuk pasarkan produk dekat tempat dia lah. Lagipun dekat Sadong Jaya kini tu ada rumah usahawan di mana setidaknya ada olah produk dekat sia dan senang untuk mereka untuk pasarkan dekat sia. Okey, yang kedua ialah memohon Pondok Polis Sadong Jaya. Sebab gejala sosial kini tu semakin berleluasa nak, and bila adanya pondok polis senang untuk pihak berkuasa untuk memantau. Lagipun kini tu ramai program di pola dekat Sadong Jaya ya. So senang untuk pihak berkuasa memantau apa-apa gejala sosial yang berlaku. Lagipun pondok polis kini tu ya quarters yang pada tahun 1972 kalau saya silap. Okey, sekian, terima kasih. Okey. Itu saja. Kita silakan CM untuk menjawab soalan yang dah dikemukakan. Terima kasih di atas soalan yang telah dikemukakan. Yang pertama, dari Semunjan. Semunjan minta perumahan. Saya setuju lah. Sebenarnya kita ada rancangan untuk membangunkan resettlement program di Semunjan. Kita telah mengenal pasti tempatnya dan rumahnya jangan mahal pula. Kita mula rumah untuk P40 di mana harga rumahnya berpatutan. Kita mula core house dulu. Apabila sedangnya ada rezekinya boleh nambah ke diri. Rumah bertiang, kaya tempatnya 2 bilik mandi, 3 bilik. Kaya kalau ada rezeki, di bawahnya boleh dikolah dinding lah. Jadi besar, rumah menjadi buah banglo dalam masa 10-15 tahun. Sudah dikenal pasti di Semunjan. Yang keduanya, mini stadium pun dalam rancangan master plan. Dato' Abu ada situ, di Balai Selesai Kerja Negeri. Semua dimasuk kita di Semunjan kerana kita nak membangunkan
Semunjan sebagai pekan yang semua kemudahan ada, termasuk mini stadium. Itu jawaban saya kita ya. Dalam rancangan lah, insyaAllah kita bangunkan. Peruntukan sudah ada. Yang pentingnya hulu. Nombor 2, soalan daripada Sadung Jaya. Saya bersetuju dengan sebut adik tu, susah juga saya tu tua. Nak sebut anak pun susah juga. Saya ucap terima kasih, memang benar kesihatan kita jaga. Kerana kita tu kadang-kadang si jaga kesihatan kita pun dan terkejut ya kita. Selalunya mati terkejut dah. Baru air magat naganya bahal, lepas tu serangan jantung. Jadi kesihatan memang alhamdulillah mesti dijaga dengan sebaik mungkin. Dan kalau nanya doktor semua, doktor pada exercise selalu. Ada. Jadi kita semua ikut negeri Amerika. Negeri Amerika adalah negeri yang termaju di dunia. Termaju. Tapi setidaknya saya ada kerja lain. Makan KFC aja. Apabila makanannya kita jaga, kita dengar orang Amerika semua gemuk-gemuk belakang. Semua terhegol-hegol jalan. Kalau yang umur 40, 50 dah start ya. Jadi kita jagalah kesihatan. Saya setuju kalau selalu pergi gym. Jadi saya tu pergi gym tu. Dapat kita polah jak bangunan ya. Yang ada schedule makin. Kerana ada kedap orang malas juga nak pergi gym tu. Ada masa malas ya. Banyak gelak kerja malas nak pergi gym. Tapi pun orang ada disiplin 3 minggu sekali kah? Atau seminggu 3 kali kah? Pergi gym 30 minit cukup. Berpeluh. Mungkin ialah saya tu kena tu. Kita jaga kesihatan kita. Dan juga saya fikir taman rekreasi Adil what you do, you include those in one center lah. Tempat kita exercise di luar dan juga dalam gym under one center. Saya asal ada tempat saya lulus hari itu untuk juga dia lah you identify the place rekreasi plus tempat termasuk semunjan juga lah, kawasan semunjan. Tempat kita yang tadi masuklah tempat Nancy tempatnya exercise. Soalan ketiga, pusat penjajah di Sadung Jaya. Saya banding dengan YB kita, saya bersetuju. Saya banding dengan sebagai tempatnya untuk pusat penjajah. Saya bersetuju. Dia lokit sama ni lah. Okey? Masih. Tahan tidak percaya? Okey. Okey. Kita lagi ada masa si Imam Manjo. Lagi ada masa? Boleh. Boleh. Kita teruskan lagi dengan soalan. Okey, di sebelah tu si Belu saya Madah. Agak bukan tu nanya ini kan dia tentang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Asakam Muhammad Jafar, Ketua Pemuda Cawangan M45 Semunjan. Yang berhormat CM, soalan saya, kami di belia daerah Semunjan berharaplah ataupun dapat mula institut pelatihan macam ALP, Santek ataupun IKTM, memandangkan bahagian Semarahan merupakan gedung ilmu dan daerah Semunjan adalah daerah-daerah di dalam bahagian Semarahan. Mohon penjelasan yang berhormat CM mengenai perkara ini. Soalan saya yang kedua itu tentang dengan politik semasa. Semua sedia maklum, umur 18 tahunnya adalah layak untuk mengundi dan sekaligus layak menjadi calon. Sebelum itu, kami belia daerah Semunjan menyokong Kerajaan Sarawak sedia ada, iaitu di bawah pimpinan yang berhormat CM,
melalui gabungan Parti Sarawak ataupun GPS. Mohon penjelasan Yang Berhormat CM kedudukan terkini GPS dengan Kerajaan Persekutuan. Sekian, terima kasih. Okey, kita buka lagi. Okey, kita kumpul dulu. Mungkin di sebelah tu ada soalan. Okey, dipersilakan. Halo. Ya, Assalamualaikum dan salam sahabatku sayang. Saya Hazikah Syazwani binti Ismail dari Kampung Gedong. Yang amat berhormat CM Abang Jo. Kami orang belia dan beliawanis N26 Gedong dan Kampung Gedong difahamkan melalui sebaran Pusat Maklumat Khidmat N26 Gedong yang mana Koperasi Premier Gedong Berhad melalui yang berhormat Datuk Haji Muhammad Nordin bin Haji Majais yang mana yang telah memohon projek perumahan mampu milik khasnya untuk penduduk Gedong. Jadi dekat kawasan RGC. Kami orang berterima kasih sebab mendengar projek itu dah diluluskan oleh kerajaan negeri. Jadi hari itu memohon agar projek itu disegerakan pelaksanaannya. Sebab orang masih sabar projek macam tu dipola kat Gedong. Dekat Yante, sekiranya projek itu dilaksanakan, kami orang harap ada ihsan daripada kerajaan negeri Sarawak untuk memberi subsidi bagi kos infrastruktur bagi projek tersebut dengan harapan harga rumah benar-benar mampu milik dan tidak memberatkan rakyat Sarawak. Okay, ya soalan pertama. Soalan kedua, adakah kerajaan mempunyai peruntukan untuk membantu menembok dan mewujudkan prasarana yang lain? Okay, sekian, terima kasih. Okey, yang kedua dan yang ketiga mungkin kita boleh beralih ke sebelah tu ada sesiapa yang nak tanya soalan? Okey, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami Jamil bin Abong, Ketua Pemuda PBB N26 Gedong. Oleh kerana saya nampak tadi ada remaja belia yang nanya saya pertengahan tu pun ingin nanya soalan. Jadi saya beri satu keadaan dulu lah supaya relate dengan soalan saya. Gedong pada suatu ketika dulu untuk golongan yang baru lah. Saya pernah nangga Gedong daripada semen slab kita berjalan kepek-kepek selepa mancin dekat baju kuning saja. Dah berubah jadi jalan tar. Kemudian sekolah rendah dah 4 kali tempat tukar jadi bagus. Nak lama ada gugur kain ke tempatnya. Alhamdulillah kerajaan negeri memang perhatian dengan rakyatnya. Kemudian melalui ATP yang berhormat Adun dan ahli parlimen, terima kasih telah memberi itu semua. Kemudian kita lihat tangga banyak kemajuan Gedong tu. Jadi ada juga mungkin ada orang ada Gedong saya ada kemajuan sin bangun sebab mungkin adanya dia dalam gua kemudian tidur bangun tangga masih macam dia juga. Jadi kerajaan negeri Sarawak telah majukan Gedong. Oleh kerana permintaan tadi banyak, kita nangga permohonan naik taraf Gedong dari kampung dipahamkan dalam proses minta jadi daerah kecil Gedong. Pun dapat. Alang-alang kita nangga Ketua Menteri CM Abang Jo kita yang prihatin dah 2 kali datang Gedong. Dia prihatin dengan Gedong. Dia beri peruntukan dengan Gedong. Berpuluh-puluh juta di Gedong tu. Walah debingan di Bin Sungai, kemudian jembatan ke Semahan. Apalah kiranya mendapat naik taraf Gedong tadi terus kepada daerah kan manakan di Serian jadi bahagian, Semahan jadi bahagian, semua jadi daerah, Padang daerah. Kita di parlimen sama minta Gedong naik tarafnya. Sekian, terima kasih, harap dapatlah. Terima kasih kepada
soalan-soalan yang telah dikemukakan. Pertama ialah institut latihan. Memang kita ada memperkasakan training program kita. Yang dua, satunya Sentek, di bawah Sentek, satunya di bawah IPKS. Jadi saya sih berjanjilah, tapi kita akan ambil kira untuk kita menemukan mini latihan center basicnya, lepas diplomanya pergi ke Kuching, kena kelak jeraya dah berpolahnya lepas pengulang alik. Mungkin kita bolah mini basic training di tempat tu ada. Kita ambil kira. Soalan kedua mengenai politik, dah saya sebutkan tadi. Kerajaan pusat, kerajaan kita tu insya-Allah si lama lagi mungkin ada bangsawan jadi menteri di kerajaan pusat dalam masa seminggu tu. Kita doa ajalah dalam masa seminggu tu kita jadi sebahagian daripada kerajaan di persekutuan. Jadi bermaknanya sama saya lah, sama saya. Ya, jawapan saya soalan pertama, kedua untuk jejak gedung, sama juga hal perumahan. Memang kita ada dasar perumahan, kita itu timbuk, parit, jalan raya, bekalan air, bekalan api, semua tanggung GPS. Semua tanggung, si dimasuk pada kos rumah. Tentulah bisa mahal. Jadi minat kita uang maya rumah aja. Jaja. Naik elektrik ke rumah, kalau Sesko nge-charge kita 5.000. Naik waya ya ke rumah, Sesko nge-charge kita 5.000. Ya free GPS tanggung. Kita suruh bayar. Tidak bayar lagi, free. Kalau lah rega naik rumah ya 10.000, kita bayar 30% saja. 70% kerajaan tanggung. Jadi mana rega tu akan murah lah. Dan naik air kita, kalau kita pakai air 11.300 liter sebulan. 11.300 liter. Ibu tak bayar, GPS tanggung. Kita sedang bayar bil kita. Ya semua tanggung kita. Bermana dari sini perumahan soalan Hadijah dengan soalan Jamil tadi, ya, ada hal pasal rumah. Itu semualah subsidi daripada kerajaan. Dan untuk nak lainnya memanglah mengikut projek basis subsidi yang kita beri. Mulai dengan RTP dan daerah, kita akan kaji semua. Kini itu sebenarnya kita dalam kajian. Ada tempat lain minta bahagian juga. Apabila bahagian baru ya dikolah, mana boundary yang terpaksa berubah. Yang boundary yang berubah termasuklah daerah dan juga daerah kecil. Ini adalah di bawah kajian SS kita. Saya dah minta sida SS buat kaji seluruh negeri Sarawak. Kalau kajian itu dah siap, kita tahu sedia gedung kan? Sama ada di daerah kata awal angkat tangan. Di tuan-tuan ya jalan yang dapat saya jawab begitu, maklumlah jam dah ke-12. Karena begitu pun ada lagi acara. Saya ambil kesempatan itu untuk ucap terima kasih kepada seluruh rakyat gedung yang berkumpul hari itu. Banyak tu dah berkipas juga dah. Dan keduanya saya rasa biarlah kita kerja bersama, jaga perpaduan kita dan kita dapat melaksanakan apa saja projek yang telah kita rancang di kawasan masing-masing. Yang akhir saya ucap terima kasih kepada moderator yang dapat moderate dengan begitu baik dialog kita gitu. Jadi ajak daripada saya ucapkan selamat maju jaya
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.